Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ba'd. Saudara Pusi dan dua orang ahli panel yang berdiri di hadapan kedua ini, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat, saudari-saudari, adik-adik, anak-anak, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi saya memoderatorkan program pada pagi ini. Kali pertama jadi moderator ni saudari-saudari. Ada macam apa? Ya, jadi alhamdulillah lah, syukur kita pada pagi ini kita ada 3 orang yang akan membentangkan bab dakwah, dan sahabat-sahabat ini merupakan mereka yang terkemuka dalam dakwah dan kita dengar mereka bentangkan pada hari ini. Ya, saya pun tak nak cakap banyak, nak dengar banyak mereka bercakap pada pagi ini. So ambil perhatian, kurangkan bicara, berikan penumpuan. Ya, mudah-mudahan yang baik itu sentiasa dapat menjadi yang disebut dalam hadis al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah adalah miliknya orang beriman, apa sahaja, di mana sahaja, apa cara sahaja didapatkan, maka dialah yang paling aula untuk memperolehinya. Pembentang yang pertama pada sesi ini adalah yang bahagia Ustaz Zamri Mantau. Itulah nama yang lebih dikenal dia, ataupun nama Ustaz Muhammad Zamri bin Muhammad Zainuddin, penceramah dan motivator terkenal, mendapat ijazah pertama sarjana muda dari Universiti Al-Bait di Universiti Hashimi di Zalqa, Jordan, dan mengambil kursus KPLI dalam bahasa Arab di MPI Bangi, dan dia juga memiliki sarjana dalam tafsir dan ulumul Quran dari UIE, Universiti Antarabangsa Madinah. Maaf Ustaz, selalu jumpa tapi tak bertanya. Ya, yang kedua adalah yang bahagia Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang, yang merupakan bekas mursyid imam muda Muslim pertama, yang merupakan seorang pendakwah sepenuh masa, dan beliau ini berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan Islam Universiti Sains dan Teknologi Yaman, Hikmah Yamaniyah. Ya, jadi kita mempunyai 2 orang ustaz yang keluar daripada 2 bumi yang mubarak, iaitulah bumi Jordan, sebahagian daripada Syam, dan bumi Yaman, yang juga kedua-duanya amat didoakan oleh Nabi SAW. Jadi teknik pembentangan pada pagi ini, yang pertama kita akan dengar daripada Ustaz Muhammad Zamri selama 40 minit, kemudian diikuti oleh Ustaz Syed selama 20 minit, dan kita akan berhenti rehat untuk salat zuhur. Kemudian lepas zuhur nanti kita masuk semula ke Dewan untuk menyambung lagi 20 minit beliau. Ya, jadi jangan ke mana-mana, tunggu di sini. Baik, tanpa meninggalkan masa, mari sama-sama kita mendengar pembentangan yang bahagia Ustaz Muhammad Zamri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونصلي ونسلم على رسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Moderator, Ustaz Dr. Muhammad Zahazan, Dr. Zahazan Muhammad. Kita saling bertukar kertas syashulan. Kerana saya teringat sesuatu patah, sepatutnya saya lah yang memoderatorkan Tuan Guru saya, Ustaz Zahazan Muhammad. Patah itu menyebut Lau kana li dhanbi raihatun lama jalasani ahadun walakin Allah mastur. Kalaulah dosa yang ada pada saya ini mempunyai bang, kan, tiba-tiba tuan-tuan duduk kat depan ni, bang apa ni? Rupanya mungkin dosa, bau dosa yang ada pada saya tidak akan seorang pun yang akan sudi mendengar pembentangan pada pagi ini dan akan menduduki seat yang berada di hadapan ini. Tetapi Allah sahajalah yang menutup segala keaiban dan dosa itu. Itulah ibarat saya yang kerdil ini yang hendak berkongsi ilmu dengan tuan-tuan, puan-puan dalam tajuk wasatiyah dalam dakwah. Jadi sebelum tuan-tuan, puan-puan sila hadirat hadir ini terus stres kerana tajuk pun dakwah, ya, kita hendaklah memulakan, saya suka memulakan dengan satu sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi yang begitu banyak, iaitu dengan senyum, tuan-tuan. Seperti mana sabda Nabi, tabassum bi akhika sadaqah, senyum pada wajah saudara kamu adalah sedekah. Jadi saya nak mulakan, tuan-tuan, saya nak ajar cara senyum. Jangan senyum satu, terus sebut satu. Itu namanya senyum tak ikhlas. Apa khabar, sihat? Okey ke? Okey. Dah makan belum? Dah. Dia tak ikhlas, tuan-tuan. Tak nak juga senyum dua. Dua ni dia sikit je. Cuba sebut dua. Dia muncul dua. Ini pun senyum baru lepas clash, tuan-tuan. Okey tak? Okey. Bagus tak kan? Bagus. Dan dia senyum pun tak nak. Tak ikhlas daripada hati. Kalau boleh, tuan-tuan, senyum tiga. Cuba sebut tiga. Dia tak boleh. Orang Nagori tak valid kat sini. Dia tak boleh sebut tiga. Tak ada. Dia kena tiga juga orang KL. Sebab kita kat PWTC ya. Kuala Lumpur. Dan senyumnya simetri, kiri dan kanan sama. Jangan mulut saya ingat pula tiga. Tak ada pula. Ya, okey. Cuba sama-sama senyum tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Alhamdulillah. Dan senyum ini sesungguhnya boleh berjangkit kepada orang di kiri dan kanan, tuan-tuan. Kalau tak percaya, sambil sebut tiga, tengok orang sebelah kiri dan kanan. Cuba, satu, dua, tiga. Tiga. Kamu jangkit tu. Alhamdulillah. Okey. Maka tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila menyebut pasal dakwah ini dalam lughahnya, dalam sudut bahasanya adalah jemputan, jemput. Ya. Maka bila kata jemput, saya nak bertanya kepada tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tuan, puan semua datang dan sudi untuk datang ke Convention Fiqh Ummah 2012? Kenapa? Agak-agak lah. Kawan saya post Ya. Facebook. Tak tahu. Wireless mic pun ada. Kenapa, tuan-tuan? Ada yang kata kerana nak jumpa Ustaz Nur Hisham yang masih bujang. Tiga. Ada yang kata kerana nak jumpa Dr. Zahazan yang versatile, Abdul Rahman bin Auf kita. Tak kurang juga yang nak menjumpa Ustaz Zamri, mantap. Dan doktor-doktor hebat daripada seluruh Malaysia. Dan kebanyakannya anda mendaftar lebih awal daripada yang dijangkakan sehingga penuh seat-seat kesemuanya. Ya, kerana saya percaya dengan alasan-alasan apa pun berada pada satu titik yang menunjukkan minat. Betul tak? Ya. Bila adanya minat, maknanya dakwah wasatiyah. Dalam dakwah kita banyak menceritakan tentang sesuatu benda yang manusiawi, yang menarik minat supaya dapat menjemput orang datang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seumpama dengannya. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu sendiri dia adalah proses mengajak, menyeru, ya, membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya nak sebut, boleh dah dikatakan bila kata mengajak, menyeru, membimbing, dia umpama macam promoter kepada sesuatu produk, tuan-tuan. Ya.
Kadang-kadang produk bagus, ialah produk kita Islam sangat terbaik, ya. Kemudian cara pula promoter tu sendiri tak bagus, tak jadi juga, ya. Dan kita nak membawa produk Islam yang indah dan cantik ini supaya orang boleh memilih, kerana Islam ini tidak dipaksa untuk memilih. La ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama, ya. Maka oleh sebab itu promoter ini perlu menjalankan tugas dia, menyampaikan, mengajak, menyeru, membimbing manusia, dan dia merupakan satu proses yang lama. Tetapi nak ceritanya menyeru mestilah ke jalan Allah, bukan ke Zaharuddin.net, bukan kerana ta'assub kepada individu-individu tertentu, bukan kepada puak-puak tertentu, bukan kepada prof-prof tertentu, tetapi membawa ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kumpulan-kumpulan, bukan etnik-etnik, bukan bangsa-bangsa dan puak-puak parti dan sebagainya, tetapi ke jalan Allah, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya proses ini dia akan membawa transformasi kepada ummah, membawa perubahan daripada jahiliyah yang tidak baik kepada yang baik, meruntuhkan jahiliyah, menanamkan sifat-sifat yang baik yang Allah dan Rasul kehendaki. Maka maknanya dalam arti kata mudahnya, dia adalah satu proses transformasi. Jangan teringat pula yang lain, tuan-tuan. Transformasi, ke arah satu benda daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik, yang baik kepada yang lebih baik, ya. Dan bidangnya adalah satu benda yang sangat luas, dan kebetulan bila sebut cerita tentang dakwah ini, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dia selari dengan matlamat penciptaan manusia. Alhamdulillah, kita lahir-lahir kat dunia ini adalah atas dua tujuan yang tidak perlu diperbahaskan lagi. Dalam ayat surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, surah yang ke-51, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku, beribadah kepadaku. Sama ada dia adalah ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum, yang lebih panjang. Kalau kita hitung sebagai contoh, solat kita selama kita hidup dekat dunia ini, kita baru menghabiskan solat dengan purata satu solat 10 minit, baru kita menghabiskan 2 tahun untuk solat. Sedangkan kalau satu hari kita tidur 8 jam, selama hidup kita kat dunia ni dalam average umur 60 hingga 70 tahun, kita sudah menghabiskan 17 tahun untuk tidur. Maka ketika mana ibadah 2 tahun ini, itu pun dalam satu purata solatnya 10 minit, kita baru solat 2 tahun, sedangkan 17 tahun tidur dan kerja lebih lama daripada kita solat. Itu pun kalau satu solat 10 minit lah, dia yang dapat 2 tahun, biasa profesional sembahyang 2 minit setengah je. Amator mungkin 3 minit. 10 minit satu solat pun baru 2 tahun, sedangkan tidur dia lama, kerja dia lama. Maka kita nak jadikan keseluruhan kehidupan kita adalah ibadah. Maknanya ibadah khusus pun, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak ajar solat, nak ajar puasa, nak ajar zakat dan haji, perlu kepada dakwah, perlu kepada pendekatan yang kreatif, perlu pengajakan kepada hikmah dan seumpama dengannya, ya. Apatah lagi ibadah yang umum, yang kita melaburkan masa lebih banyak, berpuluh tahun, berbelas tahun, juga perlu dakwah di tempat kerja, mengajak manusia kepada kebaikan, melarang daripada membuat kemungkaran. Itu juga tidak lari daripada unsur penciptaan manusia itu sendiri di dunia. Apatah lagi khalifah yang kedua. Cuma kadang-kadang ramai yang confuse, tuan-tuan, tentang apakah maksud khalifah. Kita rujuk sedikit, dalam buku ni pun ada, muka surat 41, start daripada situ, ya. Cuma pengarangnya ditulis nama lambat, silap sikit, Ustaz Muhammad Zamberi, ada B. Itu perak tu lain tu. Ini B-nya tak ada, tuan-tuan. Okey, tapi itu typing error. Bila merujuk kepada buku Al-Muqaddimah Ibn Khaldun yang cukup popular, dia kata tugas khalifah ni supaya kita nak faham ialah khilafatul ansah syar' fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Adalah kita diwakil kepada sahib syar', iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah bersifat dengan sifat yang hebat, kita wakil kepada Allah, maka kita menjadi hebat juga, satu benda yang perlu.
Ya, untuk apa? Wakil kepada Allah untuk menjaga agama. Ya. Dan mentadbir urus siasah ni ada orang setengah terjemahkan politik, tapi boleh juga diterjemahkan sebagai mentadbir urus dunia keseluruhannya dengan agama. Ya. Maknanya apa pun bidang yang kita nak ceburi tuan-tuan, kayu ukur yang pentingnya adalah apa? Agama. Tidak ada pemisahan di antara satu sehingga lain. Jangan pula dalam bidang sosialnya bagi kepada barat, bidang ekonominya bagi kepada timur, bahagian politiknya bagi kepada Islam pun adalah tidak benar. Ya, kesemuanya mesti ada satu kayu ukur yang sama. Dalam isu sosial, agama ada tempatnya. Dalam isu ekonomi, agama ada tempatnya. Dalam isu politik, agama ada tempatnya. Maka bila kata urusan dan tugas kita di dunia adalah khalifah nak menebarkan agama ke seluruh dunia, ya, dan mentadbir urus dunia dengan agama, maknanya visi kita tuan-tuan besar ke kecil? Sangat besar. Bukan sekadar jiran kita yang non-Muslim di tepi kita, tapi vision kita lebih besar untuk mentadbir urus dunia keseluruhannya dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak ceritanya, tugas ini adalah tugas kita dijadikan kat dunia ini mulia. Maka oleh sebab itu bidang yang di-cover oleh dakwah ini adalah sangat besar. Sampai nak tentang pun perlu sampai ada 3 pecahan A, B dan C, ya. Okey. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, tugas para anbiya juga kita melihat menyeru kepada dakwah Allah Subhanahu Wa Taala dan disokong oleh ayat Al-Quran yang saya bacakan pada permulaan tadi, surah Fussilat ayat yang ke-33. Saya terus bacakan maksudnya. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada menggesa dan mematuhi perintah Allah serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh sambil berkata, sesungguhnya Allah adalah dari orang-orang sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam yang berserah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian kepada orang yang nak menelusuri jalan-jalan dakwah dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan mentadbir dunianya dengan agama. Tuan-tuan, bila Allah kata suka, orang yang beriman dia suka buat benda yang Allah suka. Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyebut at-ta'amul fil Quran, bagaimana bermuamalah dengan Al-Quran. Dalam buku dia mengatakan orang yang beriman itu dia sentiasa cek dekat dalam Quran. Mana yang Allah suka, dia akan buat. Mana yang Allah la yuhibbu, tidak suka, dia akan hindar. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kata suka ini, nak ceritanya dakwah ini subjek utamanya adalah bukan material. Nak bagi suka-suka ni adalah kepada manusia. Subjek utama kepada dakwah ini bukan material, bukan barang, bukan bangunan, tetapi manusia. Bahkan runtuh ataupun naiknya sesebuah tamadun sepanjang sejarah tamadun peradaban manusia adalah bukan kerana kurang tingginya bangunan, tetapi adalah kerana runtuhnya manusia. Dan kalau kita baca dalam buku-buku artikel yang begitu banyak, tanda keruntuhan sesebuah bangsa dan peradaban dimulakan dengan gilanya manusia tersebut dengan hedonisme, iaitu hiburan tanpa limit. Oleh sebab itu, bila kita kata subjeknya adalah manusia, yang kita nak bicarakan adalah manusia. Tetapi orang sekarang terbalik kod, tuan-tuan. Dia suka memikirkan sesuatu benda yang tidak penting, material, barang. Bukan kata kita tidak menolak langsung, tetapi salah aulawiyat dan keutamaan. Contoh mungkin tuan-tuan tidak nampak. Katalah seorang isteri mengadu kepada suami, bang, saya ni sakit pinggang dah lama tak sakit pinggang, lain macam ni, jom pergi doktor. Apa jawab suami? Alah, awak memang dah tua. Pergilah hospital sendiri, tak pergilah klinik sendiri cek. Alah, biasalah tu dah tua. Tapi kalau kereta suami yang sakit, apa yang suami buat? Ambil MC satu hari, sanggup temankan kereta kat bengkel. Maknanya kita sayang benda ke sayang manusia? Dalam orang-orang yang muda yang datang ini, kalau kita tengok, perhatikan orang sekeliling mak rempit. Bom, jatuh. Dia tengok mak kaki dia dulu yang cedera ataupun patah ke, ataupun dia tengok motor dulu. Hoi, ramai senyum macam pengalaman dia.
Dia akan tengok motor kesayangannya dahulu dan tidak melihat kakinya. Orang manusia sekarang ini lebih suka kepada material. Begitu juga kalau kadang-kadang ibu-ibu yang suka melancong pergi ke Beijing sebagai contoh, belilah pula pasu besar baiknya, letak dekat ruang tamu, lari punya lari anak, tong, terlanggar pasu pecah. Apa yang ibu-ibu buat biasanya? Jujur. Dia akan ambil anak tersebut, dia akan tonggeng ke kong, dia akan libas, dia akan pukul, seolah-olahnya kalau anaknya cedera mata, pakak telinga, banyak sepepak kat kedai, dan seolah-olahnya pasu itulah satu-satunya yang wujud kat dunia. Maka ini adalah contoh-contoh manusia yang tidak sukakan akan manusia. Tetapi dakwah, dia punya fitrah dan dia punya cerita adalah berkaitan dengan bagaimana nak mendekati manusia sebagai subjek utama kepada terangkatnya peradaban, ketamadunan manusia dan baik buruknya sesebuah bangsa, negara dan sebagainya. Oleh sebab itu tuan-tuan, sifat dakwah kenalah bersifat manusiawi. Ya. Kalau kita tengok gambar kehadapan ini, manusia suka ke tak suka ke, bandar ke tak bandar ke, ada PhD ke tak gosok gigi ke, dia mesti ada 4 unsur emosi dan 4 unsur quotient ataupun kecerdasan. Ya. Yang pertama tuan-tuan rahmati Allah SWT, yaitu unsur spiritual. Dalam pendekatan dakwah sebagai contoh, ada orang yang menekankan tentang spiritual dan rohani secara ekstrim dan tidak wasatiyah. Betul, kita katakan semua benda ni mesti seimbang, walaupun pusat kepada sesebuah kejadian manusia adalah spiritual ataupun bahasa mudahnya roh lah. Jasad dengan roh, mana lagi penting tuan-tuan? Jasad ke roh? Roh. Sebab tanpa roh tidak bergerak akan manusia dinamakan bangkai ataupun mayat. Maka pusat kepada perubahan manusia sebenarnya adalah pada rohani. Kalau tuan-tuan buka beberapa buku-buku selain daripada sumber-sumber Islam, sebagai contoh Stephen Covey dalam buku dia The Eight Habits, ya? 8 Habits, tabiat yang ke-8, dia meletakkan satu gambar rajah yang besar. Dia kata perubahan manusia ini tak lari daripada unsur fizikal, intelektual, emosional, tetapi pusat perubahan itu adalah pada spiritual. Maknanya saya mengajak kepada tuan-tuan pada hari ini, Conversion K-Fix selama 2 hari ini, untuk buat transformasi dan perubahan kepada diri. Tapi yang nak berubah dan nak mengubahkan hati tuan-tuan untuk berubah, siapa dia? Siapa sebenarnya hakikatnya yang nak mengubah? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya dan kami sebagai panel-panel yang akan membentangkan kata kerja hanya merangsang untuk mengajak kepada tuan-tuan supaya berubah, tapi yang hakikat kepada perubahan tersebut adalah rohani ataupun spiritual ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengubah. Bila kata ini adalah berkaitan dengan spiritual, rohani, Allah, maka kita kena balik kepada unsur-unsur ataupun perkara-perkara yang dekat dengan spiritual, zikirnya, baca Qurannya, solatnya. Bahkan saya sentiasa berdoa, ya Allah, janganlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Janganlah kau pesongkan hidayah setelah mana kau berikan hidayah kepada kami, kepada tuan-tuan juga, ya. Moga-moga perubahan itu Allah kekalkan ke dalam diri kita. Itu unsur spiritual. Tetapi ada orang terlampau lebih dengan unsur spiritualnya, dia mengabaikan unsur fizikalnya. Ya, sebagai contoh, bukan nak kutuk agama lain, sebagai perbandingan agama Buddha sebagai contoh mengasingkan diri daripada kehidupan. Kehidupannya sangat spiritual, sangat kesufian, sampai pakai baju pun macam ihram warna kuning, selendang dia. Berjahit tak berjahit? Tak berjahit. Kemudian kepala sikit, titik 3 pula. Kemudian pakai pula tasbih, baik pun besar, neraka, duduk kat atas busur, subhanallah, bukan subhanallah dia bunyi. Kemudian dia pakai kasut, tak pakai kasut? Tak pakai kasut, lagi tinggi makamnya. Bahkan tidak memakan sesuatu yang dinamakan benda yang berdarah, daging, ada bernyawa, vegetarian katanya. Agama Islam tidak yang sebegini rupa, yang melebih-lebihkan dari sudut spiritual untuk mencapai kepada satu makam yang hebat. Bahkan dalam satu hadis yang panjang, ketika mana ada orang menunjukkan cara-cara hidup yang ekstrim, Nabi menyebut di hujungnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku juga buat begitu, aku juga berpuasa, aku juga berbuka puasa, aku juga bersama isteri, aku juga beribadah.
Tetapi siapa yang tidak suka akan sunnahku, yang seimbang dari sudut kesemuanya, menurut sunnati falaysa minni, bukanlah di kalangan kami. Oleh sebab itu tuan-tuan, dia jangan lupa juga unsur fizikal. Bahkan dalam kacamata dakwah, ada kalanya beberapa hukum terpaksa ditangguhkan dulu kerana tidak cukup syarat. Syarat-syarat yang tengok-tengok berkaitan dengan syarat-syarat yang berkaitan dengan fizikal. Sebagai contoh, di zaman Umar bin Al-Khattab, hukum hudud ketika itu terpaksa ditangguhkan kerana tidak cukup syarat. Antara syarat yang berlaku dan tersuhud di zaman itu adalah amul majah, tahun kebuluran, tahun kemarau, yang mengakibatkan manusia terpaksa mencuri barang orang untuk survive dan hidup. Itu adalah unsur fizikal. Dan hukum pun ketika itu terpaksa berubah. Bahkan dalam satu kaedah fiqhiyah, la yunkiru taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman, yang kita ambil daripada Mustafa Zarqa Al-Qawaid Al-Fiqhiyah halaman 227. Bahkan Allah sebut dalam kaedah ini menyebut tidak diingkari sesuatu perubahan hukum dengan perubahan situasi-situasi ataupun masa-masa tertentu. Maknanya unsur sifat dakwah dari sudut fizikalnya adalah suatu benda yang kuat juga, dan tidak boleh terpisah juga dari sudut intelektualnya. Banyak hari ini kita dibekalkan dengan ilmu-ilmu yang merangsang intelektual seseorang. Cuma bila kita membicarakan tentang intelektual, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nakkan satu peningkatan dari semasa ke semasa, perubahan daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Kerana rupanya intelektual ini makanannya suka berkembang, suka membaca, suka bertambah ilmunya, dan rupanya roh perubahan, roh transformasi, roh membaiki diri dari semasa ke semasa dekat dengan roh Islam. Buktinya di zaman Nabi SAW, ketika mana Nabi didera, diseksa, sahabatnya pun sukar untuk berdakwah di Mekah. Ketika itu Allah menegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sesungguhnya tidak akan mengubah mana-mana nasib di kalangan sesuatu kaum sehinggalah mereka mengubah nasib mereka sendiri. Ketika itu formulanya adalah manusia mengubah diri mereka sendiri. Maka Nabi pun suruhlah beberapa orang sahabat, Ja'far bin Abi Talib, untuk berhijrah, untuk mengubah nasib ke Habasyah, berjumpa dengan Najasyi, rombongan sebanyak 70 orang dan sebagainya. Tetapi keadaan perubahan tersebut tidak memberi impak yang kuat. Maka Allah terus menurunkan ayat dalam muka surah 43 itu, dalam surah Al-Anfal ayat 72. Saya ikutkan ayat ini ke semua yang menceritakan tentang berhijrah, turunnya perintah untuk berhijrah secara total daripada Mekah ke Madinah sebagai contoh. Ketika itu arahan itu disambut, sebab bimbang, takut-takut ada orang di kalangan Mekah yang sudah mengatakan kepada diri mereka, sudah mula yakin dan selesa, alah tak apa, kena seksa ni besar pahala buat. Kan kena bergaji, kalau sabar. Kononnya mengambil kaedah yang popular di kalangan Imam Syafi'i, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala dan besarnya sesuatu ganjaran itu berdasarkan masyaqqah dan keperitan yang ditanggung. Maka Nabi tak nak satu mindset yang salah ini. Biarlah susah macam ni, nak buat perubahan sikit, berhijrah sikit, tak nak, tak payah. Ini kan pun dah besar pahala, buat apa nak berhijrah? No. Maka ada arahan untuk berhijrah itu disuruh dan dilakukan hingga berlakunya hijrah yang besar ke Madinah. Dibuka sehingga pembukaan kota Makkah, dan ketika itu Nabi sudah menjadi Perdana Menteri di Madinah dan mempunyai perlembagaan persekutuan sendiri yang namanya Piagam Madinah. Nabi menjadi ketua yang terbesar. Ketika itu projek pun dah banyak, ketua negara dan kekuasaan pun dah hebat. Apa tak lagi? Orang kata tak payahlah berubah, senang je lah dengan keadaan yang ada. Tetapi Allah terus mengingatkan pada ayat-ayat yang lain. Sebagai contoh dalam surah Hud ayat ke-88, In uridu illa al-islahi mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidak aku kehendaki tidak aku kehendaki melainkan islah sedaya mungkin aku. Maknanya dalam konteks keselesaan pun islah juga membawa masuk perubahan, anjakan islah. Setelah Rasulullah SAW wafat, meninggalkan Quran dan hadis. Ingatkan dah lengkap, memang betul lengkap lah. Tetapi kalau kita perasan, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya,
daripada Abu Hurairah, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddid laha dinaha aw kama qala. Sesungguhnya Allah akan memutuskan bagi ummah ini, bagi setiap kepala 100 tahun, seseorang yang akan memberi tajdid kepada agama ini. Bukan bawa agama baru, tetapi memberi fundamental agama yang asal dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tajdid juga adalah perubahan. Kalau kita tak nak berubah-ubah, tuan-tuan, still pemikiran dengan saluran satu je, contoh. Sedangkan benda ilmu telah disampaikan, telah didedahkan dengan baik, dapat pula pendedahan, ada pula perdebatan, tapi dia tak nak berubah juga. Bahkan ada di kalangan mereka yang bila ada pendedahan, ada kupasan ilmiah dan ilmu, lebih sesat lagi daripada sebelum dia dapat pendedahan tersebut. Ini jadi seperti mana Yahudi. Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika humul dhalimun. Dan janganlah kamu jadi di kalangan mereka yang berpecah belah, kerana setelah mana datang kepada mereka bayinat dan bukti-bukti. Ya, maka saya nak balikkan balik perubahan transformasi semua ini dekat dengan roh Islam. Maka unsur intelektual pun perlu diambil kira dalam dakwah. Itu sebab dalam unsur intelektual Dr. Zaharuddin pun telah memberitahu kita dakwah para anbiya terdahulu yang sehingga sekarang adalah dakwah yang berkaitan dengan perkara as-sawabit. As-sawabit ini adalah perkara-perkara usul, bukan furu'. Agak-agaklah tuan-tuan dalam bab akidah tadi, bukan saya nak sentuh, begitu juga dalam bab-bab yang lain juga. Adakah Nabi pergi dan berdakwah kepada kaum dia kepada perincian-perincian yang orang publik pun susah nak faham? Maturidiyah lah, kan, tajsim lah. Adakah Nabi kata marilah kita meninggalkan tajsim semua? Adakah begitu? Tidak. Kerana dakwah kepada anbiya ini adalah perkara sawabit. Sama ada perkara sawabit itu yang tetap dan usul itu pada perkara akidah, pada perkara fiqh syariat, ataupun pada perkara akhlak. Ya, itulah seruan kita. Maka kalau kita tengok ada setengah individu yang istiqamah dalam memperjuangkan perkara furu' dan bukan sawabit, dia jauh daripada dakwah Nabi. Bahkan bila dia istiqamah, ada kalanya dia ditaja pula oleh ejen-ejen barat dan sebagainya, supaya apa? Supaya kau buat lagi, timbulkan kekeliruan, timbulkan kemuskilan kat dalam masyarakat, supaya mereka merasakan mereka jauh dan ragu kepada agama mereka sendiri. Kalau secara istiqamah dilakukan perkara furu' ini, tuan-tuan, ketahuilah ini adalah satu benda yang jauh daripada seruan Nabi SAW. Begitu juga dalam emosional. Sebab manusia ini, tuan-tuan, dia ada emosi. Ya, Muhayya pun biasa dia cakap ada akaun emosi masing-masing. Ya, bila kita nak jumpa dengan orang, kadang-kadang ada karenah-karenah birokrasinya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri yang tok guru pakai serban besar, kan? Begitu juga dengan orang yang dihormati, berjumpa dengan dia, ya Rasulullah, izinni bizina, izinkan aku berzina. Kalau kita macam mana? Hei, gila kau, pam, tambah kurang hormat kau kepada serban 2,5 kilo ni. Tak puas hati pula, pam, backhand pula satu lagi. Tadi dah forehand, ini backhand pula. Maka ketika itu dakwah dia jauh daripada unsur-unsur emosional ni. Bahkan disebut dalam satu hadis, laisa syadidu bisur'ah, walakinna wa inna masyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Seseorang yang kuat itu bukanlah yang dia hebat bergusti di padang ataupun di gelanggang gusti, tetapi yang hebat itu adalah mereka yang mampu mengawal diri mereka dengan ketika mana kemarahan. Maka pendakwah yang berhadapan dengan manusia ini perlu menjaga unsur emosi dia. Maka Rasulullah buat apa kepada dia? Dia reverse psychology. Okey, boleh terkejut orang. Kan, macam kalau popular zaman sekarang ni Ustaz Azhar Idrus lah, kan. Dia tak boleh kata tak nak dulu. Kita boleh dulu. Sebab orang dia kata kalau tak nak, dia kata mesti Ustaz dia cakap tak boleh, haram. Dia dah ada mindset. Tapi bila kata sebaliknya, macam boleh tak sokok? Boleh. Tapi jangan cucu api. Contoh. Kalau Ustaz Zadrul yang biasa popular, boleh tak lelaki perempuan naik motor? Boleh. Tapi taruh truk ketua kat tengah. Rasulullah pun kata okey. Tapi cuba kamu fikirkan sebentar, kalau zina itu bersama dengan ibu kamu. Tak nak, tu ibu saya Rasulullah.
Kakak kamu? Kakak saya caring dengan saya Rasulullah. Jangan. Adik perempuan kamu? Ini yang saya marah ni Nabi. Itu kecil lagi takkan saya nak berzina dengan dia. Makcik kamu? Dia lagi saya marah. Dia jaga saya sejak kecil. Dengan nenek kamu? Ya Allah Rasulullah, nenek saya selalu bagi jajan pada saya bila saya balik kampung. Ibaratnya gitu lah. Takkan saya nak berzina dengan dia? Begitulah seseorang yang tidak ingin diri dia dizinai dan dinodai. Pendekatan emosi, reverse psikologi dan sebagainya dalam gerakan dakwah. Oleh sebab itu tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, unsur-unsur ini perlu diseimbangkan dan dilihat apabila berhadapan dengan manusia. Tidak ada lebih, tidak ada kurang di antara kesemuanya, kerana dia adalah unsur-unsur manusia yang perlu dipenuhi. Disebabkan bidang dakwah ini luas, dalam bidang yang begitu luas, maka sudah pastinya dia mempunyai rujukan-rujukan tersendiri. Kita sangkakan adakah ada rujukan-rujukan yang pelik? Tidak, tetapi sebenarnya sumber Islam yang asas iaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini yang disepakati, yang tidak disepakati pun ada juga. Dan yang saya nakutkan kat sini, boleh juga mengambil sumber-sumber orang bukan Islam berdasarkan hadis yang dibacakan juga oleh Dr. Zahzan tadi. Al-kalamatul hikmatu dhalatul mu'min haithuma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang menyebut kalimah yang baik itu, hikmah itu adalah barang cici orang mukmin. Di mana kamu dapati dia, kamu boleh mengambil dia. Kerana orang yang ekstrim dan bukan wasatiyah ada kalanya rigid dengan sumber-sumber selain daripada sumber-sumber rujukan utama ini. Kenapa? Kerana kita berpandangan sesungguhnya segala kebaikan yang berada dekat dunia ini hasil daripada kesan ta'alimul anbiya. Daripada Nabi Adam, ta'alimul ini maknanya pengajaran para nabi yang memberikan nilai-nilai murni, perkara-perkara yang baik kepada umat dia. Cuma adalah yang berpecah dari Islam, dari kafir, berpindah pula ke benua lain dan sebagainya. Hasil daripada ta'alimul anbiya, perkara-perkara yang diajar oleh para anbiya. Makni yang baik tidak bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, walaupun dibawa oleh Pak Cik Stephen Covey, maka dia boleh diterima sebagai dinamakan hikmah. Dan jangan terlampau rigid dan jangan terlampau menolak. Ada kalanya kita takut dengan kajian-kajian daripada barat sebagai contoh kerana dia pergi kepada detail. Kerana terkenal umat Islam ini dengan tepat sumbernya. Kita hendaklah kembali kepada Quran dan Sunnah. Sangat tepat, bukan kadang tepat, sangat tepat. Tapi bagaimana nak kembali kepada Quran dan Sunnah? Apa step dia? Dan step-step itu ada kalanya didetailkan oleh barat. Yang kita perlu menyaring balik, betul tak dia bertepatan dengan Islam. Bahkan mereka berani kerat jari, tuan-tuan. Ada kalanya. Sebagai contoh, kerat jari itu maksudnya, okey, saya berani kata nak jadi kaya ada 4 step. Dia berani kerat jari, ibarat begitu lah. Tapi kalau ada Islam 4 step tu salah satunya nak jadi kaya kena dengan rasuah pun tak guna juga. Tetapi nak ceritanya, sumber-sumber yang sahih daripada orang bukan Islam dalam rangka Al-Hikmatu Dhalatul Mu'min juga boleh diambil dalam rujukan dakwah ini. Bahkan dalam buku-buku yang lain boleh dirujuk pada muka surah 47 itu, karangan Dr. Abdul Karim Zaidan, Usulul Dakwah. Begitu juga daripada Fathiyakan, Maududi, Tazkiratul Du'at. Begitu juga satu buku yang baik daripada Hudaybi, Du'at la Hudar. Du'at ni pendai-pendai, bukan qadi ataupun penghukum-penghukum. Oleh sebab itu saya akhiri, disebabkan dakwah ini begitulah sifat dia, manusiawinya, dan sangat merupakan proses yang panjang dan berhubung dengan manusia. Kita perlu menginovatifkan ilmu-ilmu yang ada dalam turas Al-Quran, hadis itu supaya Islam dilihat relevan. Ini antara cabaran utama, tuan-tuan. Bagaimana kita nampak benda-benda yang klasik, sesuatu benda yang nampak di muzium seolahnya, tetapi apabila diolah dengan baik, contemporary yang tidak lari daripada sumber-sumber Islam dan bercanggah daripada syarak, dia akan kelihatan Islam itu relevan dulu, kini dan selamanya. Sama ada inovatif itu dalam berbagai bidang. Ustaz Izhar insyaAllah lepas ni dalam bidang kosmetiknya, kepenggunaannya, perlu duduk di antara umara dengan ulama supaya teroka bidang-bidang baru. Tapi bila disebut pasal dakwah ni, kita terbayang satu bidang yang medium yang berkesan yang namanya media massa. Sama ada TV, radio, begitu juga majalah-majalah ataupun media alternatif, Facebook, YouTube dan sebagainya. Maka bidang-bidang ini juga perlu digunakan dengan baik.
Kerana Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata jangan anti kepada teknologi dan sebagainya, sebab dia umpama tidak ubah seperti mana pisau. Pisau boleh digunakan untuk menyiang ikan, menyiang sayur, tetapi pisau juga boleh digunakan untuk membunuh. Ya? Maka teknologi dan bidang-bidang baru ni tidak ubah seperti mana pisau. Ya? Yang salah adalah pada pengguna. Kalau digunakan pada tempat jahat, jahatlah. Guna tempat baik, jadi baiklah. Seperti mana ikan sayur tadi dan ataupun boleh digunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, jangan pula tambah nampak TV, nasib baiklah TV, kau harga bukan seposin. Kodak kau tendang lah. Sebaliknya kita perlu memikirkan bagaimana unsur-unsur dakwah dalam TV ini dikayakan dengan unsur-unsur dakwah, supaya filem-filem Islam sebagai contoh, unsur-unsur yang berada dalam TV dan radio ini tidak nampak Islami jumud, skeptik, stereotip, museum, lama, tidak relevan. Bahkan kalau ada filem Islam mesti pakai kopiah. Ada filem Islam mesti namanya Nur. Kan kalau misalnya orang yang tak ada nur tak pakai kopiah tu bukan filem Islam sebagai contoh. Ini perlu adanya duduk di antara ilmuwan-ilmuwan Islam untuk membincangkan dan masuk ke dalam media-media ini. Jadi lepas ni jangan terkejut kalau Dr. Basit jadi pelakon. Kerana mungkin bidang-bidang ini adalah bidang dakwah yang berkesan, yang melahirkan dan boleh mengubah minda masyarakat. Ya. Begitu juga bila adanya teroka bidang-bidang baru ini, ada perselisihan di kalangan ilmuwan untuk meletakkan mafsadah dan maslahat. Benda ni maslahat ke mafsadah? Baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Tambah pula bila kayu ukurnya adalah dakwah. Maka kat situ ada perbezaan sikit di antara maslahat ataupun mafsadah. Ketika itu pandangan kolektif. Kerana pandangan secara bersama sangat digalakkan. Sebablah inisiatif daripada Dr. Zahrudin membuat ilmuwan Islam yang berusrah setiap sebulan sekali dan buat pula convention ini adalah untuk mewujudkan pandangan yang kolektif tentang isu-isu yang terkini supaya dia lebih nampak contemporary dan sesuai pada zamannya. Dan sebagai penutupnya saya habiskan dengan ayat pada pertengahan pertama ini dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tapi tuan-tuan fokuskan kepada tiga bahagian. Pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hikmah yang akan dipanjangkan oleh Ustaz Syekh Nur Hisham selepas ini. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, iaitu nasihat yang baik. Hasanah tadi hikmah, hasanah ini bukan nama bini orang. Ini nama hasanah maksud baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalah pun. Ada teknik-teknik sebagai promoter dan pendai yang hebatnya. Hendaklah secara yang paling baik, ahsan. Walaupun kita dengar hari ini ada juga debat-debat, tapi debat siapa saya bodoh-bodoh. Pada hari yang sama juga pada hari ini. Okey. Menunjukkan bahawa dakwah ini yang disebut serulah, ajaklah dakwah ke jalan Tuhan kamu, bukan kepada individu tertentu. Ada tiga ciri yang baik. Ada hikmahnya, ada hasanahnya, ada ahsannya, yang kita akan huraikan dan panjang lebarkan tadi dengan pembentangan daripada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Syekh Hisham. Semoga ada sedikit manfaat daripada perkongsian daripada hamba Allah yang dhaif lagi hina ini. Moga-moga kita boleh menjadi pendakwah. Dan sebagai penutupnya, tuan-tuan angkat tangan kanan. Semua angkat, tepuk orang sebelah kanan kita, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sambil tu tepuk dan katakan kepada mereka, anda pendakwah. Angkat kanan kiri pula, tepuk orang sebelah kiri, anda pendakwah. Sebelah sikit, angkat dua tangan, tepuk diri sendiri, saya pendakwah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam tak boleh jawab. Hello. Yes. Terima kasih Ustaz Zamri. Nanti ulasan kemudian Sekarang tanpa mengelak masa, kita menyebut pembentangan yang kedua yang bagi Ustaz Syed Nur Hisham untuk sesi yang tinggal. Dan dijemput ke hadapan sahabat baik saya Sifu Nasir, sahabat semasa di UAE. Mari tuan depan. Sesi tuan selepas zuhur nanti, tapi main tuan di atas. Kami dulu kan. Mari. Berkenalan lebih lanjut dengan beliau nanti lepas makan saya cerita. Baik, dipersilakan Ustaz Syed Nur Hisham.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-akh al-habib al-mahbub al-ustaz Dr. Zahazan Muhammad, al-akh al-ustaz Zamri al-Mantapi, Sifu Nasir, salah seorang pembentang tentang wasatiyah dalam dakwah. Ni hao ma? Hao? Wa aini. Pada para asatizah, guru-guru, Fadil Dr. Abdul Basit, Prof. Maya, syarah-syarah, tuan-tuan guru, ramai lagi ni, tapi ada yang nampak dia tak berapa perasan. Pada semua hadirin dan hadirat dan perwakilan dari seluruh negara. Dan juga saya dimaklumkan ada sahabat-sahabat kita dari luar negara, dari Singapura. Kita beri tepukan pada sahabat-sahabat kita dari luar negara. Alhamdulillah, insya-Allah perjalanan kita, gerakan kita, belanja semua akan dikira sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahniah di atas kehadiran ke majlis ilmu. Tadi Ustaz Zamri dah sebut anda adalah pendakwah. Saya adalah pendakwah. Kita semua insya-Allah adalah pendakwah berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Boleh ni bersedia nak jadi pendakwah? Dia macam tak makan pagi lagi. Bersedia nak jadi pendakwah? Semangat sikit. Bersedia? Semangat sikit. Tak apa, hari ni tak keluar keris kan, insya-Allah. Biar kita semangat. Balighu anni walau ayat. Ini tugas dan peranan kita masing-masing. Biarlah datang dengan niat untuk cari mana-mana hikmah, mana-mana ilmu daripada al-afadil kita. Saya sebenarnya terasa segan sebab kena bentang tajuk tentang dakwah ni. Kita baru bertatih dalam dunia dakwah. Kulliftu bihadzal mawdu' wa lastu bi khairikum. Tapi saya diberi amanah untuk bentang tajuk ni, dan bukanlah saya yang terbaik sebenarnya. Saya pun baru belajar lagi. Fa in asabtu fa na'mal jami'an wa in akhta'tu fasawwibuni. Kalau apa yang saya sebut ni betul, ada manfaat, kita pakai amal. Kalau ada kesilapan, kekurangan, tegurlah, kita baiki. Okey. Saya ni tak berapa pandai sangat PowerPoint ni. Dalam ayat yang Ustaz Zamri sebut tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bila cakap bab wasatiyah fi dakwah, wasatiyah dalam dunia dakwah, benarnya pelbagai aliran, pelbagai golongan yang intisab ila Islam, yang ialah kita nak dakwah, nak tarik orang, pelbagai teknik, pelbagai cara orang melakukan dakwah. Jadi dalam convention ini kita nak cuba nak satu-satukan, nak bagi pandangan untuk kita semua cuba ambil suatu pendekatan dalam dakwah yang harmoni. Yang harmoni itulah matlamat kita, supaya masing-masing menjalankan tugas dakwah masing-masing. Tidak berlaku pertembungan, ikhtilaf, tanawwu' tak apa, kepelbagaian tak apa, tetapi tidak berlaku pertembungan di dalam menjalankan kerja dakwah. Maka kita nak jadikan asas, Ustaz Zamri dah sebut tadi dengan ayat surah An-Nahl 125 ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa ni, kalau tengok dalam buku ni, buku warna hijau ni, muka surat 51, kita jenis kapur-kapur je sah. Di sini kita sebut bahawa perkara paling asas untuk mengkaji dan mengenali hikmah dan wasatiyah dalam dakwah, kajilah sejarah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya sejarah dakwah Nabi Muhammad. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi semua, kajian tentang sejarah Rasulullah sangat-sangat penting.
sangat penting. Dan di situlah kita akan mempelajari hikmah. Di situlah kita akan jumpa bahawa Nabi adalah seorang yang wasati. Nabi adalah seorang, sebenarnya wasati ni lah ikut Nabi lah. Hikmah yang paling baik ialah ikut Nabi lah. Jadi kenapa diceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul di dalam Al-Quran? Supaya kita mengambil iktibar bagaimana teknik-teknik hikmah, bagaimana mereka menjalankan dakwah. Nombor satu, penting nak kaji hikmah, kajilah sirah para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian seterusnya dalam muka surat 52, saya ada sentuh sikit dalam perenggan atas tu. Saya sebut bahawa saya nak baca di sini, pendakwah yang tidak memiliki hikmah bakal menghadapi risiko kegagalan, bahkan mungkin menimbulkan fitnah terhadap dakwah sendiri. Dia pendakwah, dia nak dakwah, tapi tanpa hikmah dia boleh menjadi sebab fitnah kepada dakwah itu sendiri. Bahkan ia mungkin bertindak atau berkata sesuatu yang tidak sepatutnya di tempat yang tidak sesuai kepada sasaran yang silap, lalu akhirnya menyebabkan golongan sasaran dakwah menjadi semakin jauh. Tanpa hikmah, kita nak dakwah, niat kita bagus dah, niat kita baik, tapi tanpa memiliki hikmah sebagaimana cara Rasulullah SAW, kita mungkin menjadi sebab orang tak terima Islam. Yang kita bawa betul, tetapi teknik yang tak betul. Yang kita bawa tu kebenaran, tetapi kepribadian kita menyebabkan orang kata, dia tu cakap je pandai. Jadi kita jadi sebab orang putih kata apa? Action speak louder than words. Betul kan? Tajwid salah tu halal kan? Yang penting terjemahan betul. Perbuatan kita memberi kesan yang lebih hebat daripada daripada apa yang kita ucapkan. Jadi silap tanpa hikmah, kita boleh jadi sebab fitnah kepada dakwah itu sendiri. Kemudian kita nak masuk pada seterusnya, takrif hikmah. Dalam muka surat 52 dah dapat buku rujuk lah. Dan saya nak syorkan pada sahabat-sahabat semua, para ustaz, tuan-tuan guru kita, bila membentang, kalau boleh kita rujuk buku, kita catat poin-poin. Yang saya ni, saya baca yang dalam ni je, tapi kadang dari ustaz-ustaz kita banyak poin-poin tambahan, catat supaya kita balik nanti kita boleh rujuk balik. Saya ingat masa zaman belajar dulu kat Yaman dulu, memang kita catat nota-nota. Jadi bila kita nak study balik, ini Syekh ada sebut, dipanggil dhabit kalau di pondok-pondok kita. Ada nota-nota, ada juga yang kat buku tu ada garisan. Tu tanda masa mengantuk lah. Dan gerak sendiri. Okey, takrif hikmah. Takrif hikmah, takrif ad-da'wah bil hikmah. Ada orang faham hikmah ni lembut. Salah. Kalau orang faham kita kena hikmah, maksudnya kita kena lembut. Salah. Bukan lembut ni maksudnya lembut. Salah. Anak yang ada anak lah. Sebab nampak yang masih tak berapa ada anak lagi tu kan. Jadi anak ada kalanya kita cubit. Kuti orang kata panggil. Anak ada kalanya kita cubit. Ada kalanya kita pukul. Ada kalanya kita diam, tak cakap dengan dia. Kita bagi macam Ka'ab bin Malik, Rasulullah kan, tak cakap. Jadi kepelbagaian, itulah hikmah. Ada kala kena pujuk, ada kala kena tinggi suara, ada kala kena cubit, ada kala kena rotan, ada kala tak ajak bagi mandi kolam, kakak dapat, adik tak dapat. Itulah hikmah. Pelbagai. Kalau tengok dalam buku ni, saya adalah ambil satu dua beberapa takrif ulama-ulama kita tentang hikmah. Dan saya sebut dalam kesimpulan muka surat 53 tu, guru masa saya belajar sikit-sikit dulu, dia ada sebut kesimpulan hikmah ni kita boleh simpulkan sebagai al-qaulus sadid wa tasarrufur rasyid. Dari segi ucapan yang paling tepat dan tindakan yang rasyid, yang sesuai, yang tepat. Ia berbeza. Mungkin kalau kita nak berdakwah kepada golongan nelayan, berbeza dengan kita dakwah dengan pelajar universiti.
Kita nak cakap di sini tuan-tuan semua orang yang semangat agama. Kalau tak akan datang. Dan yang datang di sini ni dengan semangat agama insya-Allah. Berbeza bila kita berdakwah dengan mak rempit yang pening tu. Berbeza. Jadi itulah hikmah kesesuaian dalam setiap tindakan yang dilakukan. Yang menarik mungkin kita ambil satu takrif. Imam Syahid Said Qutb dalam Fi Zilalil Quran muka surat 53 tu kat atas sana. Said Qutb kata hikmah ni kemampuan seseorang pendakwah untuk memerhati realiti setiap sasaran dakwah. Kena dulu mad'u. Memahami realiti sasaran dakwah. Kena mad'u. Jadi kemudian apa Said Qutb kata? Dan keadaan mereka lalu menyampaikan Islam dengan cara yang paling sesuai, suitable, kepelbagaian cara bercakap dan isi kandungan yang bersesuaian dengan kadar akal dan pemikiran sasaran dakwah tanpa memberatkan mereka dengan perkara yang belum mampu dipikul oleh mereka. Ia tidak dilakukan di atas dasar semangat yang berkobar-kobar semata-mata sehingga terkeluar dari orbit al-hikmah. Memahami mad'u, memahami situasi, memahami background ilmu dan sebagainya, itu penting dalam kita nak memilih perkataan yang tepat dan dalam kita nak bertindak dengan tindakan yang paling tepat. Dakwah ni kita gunalah kesesuaian, gunalah apa-apa sahaja kesempatan untuk sampaikan mesej kita. Saya tahniah saya ucapkan pada ahli Islam. Cukup hebat dia, subconscious mind kita. Dia cerita Nurin dengan Nuha. Kenal Nurin dengan Nuha? Dengan Huda. Tuan-tuan kenal tak Nurin dengan Huda? Tak ingat dah. Facebook tadi tu. Kata Facebook tadi kan. Last kali dia kata I love Islam. Itulah cara subconscious cara kita menyampaikan mesej. Dan demikian juga dalam nak menyampaikan dakwah. Manfaatkan sebarang teknik dan peluang yang ada. Matlamatnya satu, balighu anni walau ayah. Itu roh dan semangat orang berdakwah. Dan kita punya motivasi. Hadis al-muttafaq alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Orang dapat hidayah, seorang dapat hidayah kerana usaha kita lebih baik bagi kita daripada minad dunya wa ma fiha, daripada segala-gala isi dunia ini. Jadi atas dasar semangat itu kita meneruskan kerja-kerja dakwah kita. Saya diberi masa sampai 12.35 tak? Nak berhenti dulu lah ni. Dari segi kaedah, tak apalah panjang umur kita sambung kedua nanti. Salah satu teknik dakwah, berhentilah waktu orang syok. Tak, bukan apa. Sebab secara profesional dah dia beri masa sampai 12.35, saya kena berhenti dulu menghormati ketetapan penganjur. Wallahualam. Moga apa yang penting kerjasama lah. Dekat kata. Yang pentingnya keluar mayang dulu, makan, lepas tu masuk balik. InsyaAllah kita sambung dalam pukul 2 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.